Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tuan Imam yang saya hormati, Tuan Nazir, ahli tuan kuasa surau, tuan-tuan ustaz-ustaz, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita merafakkan berbanyak syukuran kepada Allah dapat berkumpul pada malam ini. Kita akan sambung terus dalam kuliah bulan sudah berkenaan dengan ciri-ciri munafik. Baik, kita dah masuk berkongsi maklumat ciri munafik pada bulan sudah. Ya, di antaranya orang munafik ini, ya, saya masih lagi mentafsirkan sekitar ayat 145 surah An-Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya paling bawah, dasar kerak api neraka. Walan tajida lahum nasira. Kamu sekali-kali tidak akan mendapat bantuan, pertolongan untuk mereka. Jadi siapa orang munafik itu? Pertama dulu kita sebut adalah orang yang suka melambat-lambatkan solat. Suka melambat-lambatkan solat hingga luput waktu solat. Dia sembahyang juga tetapi di luar waktu. Bukan dia tak tahu, dia tahu dah zuhur dah, tapi dia lambatkan sampai 4.30. Balik terkejar-kejar, dia mancing. Mancing kan, bila mancing, pukul 3.30 tahu dah. Ni namanya orang yang melalai-lalaikan solat. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhina hum an salatihim sahun. Okey. Dia tanya Nabi berkenaan dengan ayat fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Nabi kata wa ta'khirul waqt, melambat-lambatkan, akhir-akhirkan waktu solat hingga terlajak sembahyang tetapi di luar waktu sembahyang. Ini orang yang wail, celaka, ya, sembahyang tapi dapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan orang yang tidak khusyuk. Ya. Baik. Pada malam ini kita masuk seterusnya, yaitu perangai orang munafik ini suka berbalah sesama muslim, ya, suka bergaduh hingga boleh mencetuskan pembunuhan. Maknanya asal kecil meleret-leret, bertengkar, gaduh sesama Islam sampai berbunuh. Inilah sifat orang munafik. Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita di mana, Syria, di Mesir dan sebagainya. Bukan mereka datang sana dah, ya, bukan Yahudi duduk sana dah, tetapi puak-puak munafik ni, boneka-boneka Yahudi dan Nasara. Mereka berbunuh sesama orang, membunuh sama muslim ini. Ini adalah sifat orang munafik. Yang dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa pencetus kepada perbalahan ini sehingga bergaduh, berbunuh? Orang yang kita sangat kenali iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hina Nabi, dia pernah cerca Nabi, depan Nabi dia hina, depan para sahabat dia hina Nabi. Ya. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran dalam suratul Hujurat berkenaan dengan Abdullah bin Ubay ini, perbalahan sesama orang muslim. Pencetus dia, pemula dia siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau dua puak orang beriman ni, geng Abdullah bin Ubay ni mengaku Islam. Wa in ta'ifatani, dua puak geng Nabi dengan geng Abdullah bin Ubay, iqtatalu, mereka ni berbunuh-bunuh. Ya, mereka ambil apa yang mereka dapat capai, pelepah tamar, korma, penumbuk, penendang dan sebagainya. Ya, bergaduh. Allah Ta'ala kata, fa aslihu bainahuma, hendaklah kamu damaikan di antara mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau di salah satu daripada puak orang beriman ini, orang Islam ni, dia melampau, dah semua damai tak mau, nak juga melampau juga, maka Allah Ta'ala kata, faqatilul lati tabghi, kamu perangi, kamu lawan balik orang-orang yang melampau tadi. Ahli Islam dah ajar dah dalam suratul Hujurat, ayat Allah Ta'ala dah terangkan, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita memang dalam usaha kita ni nak amar ma'ruf nahi munkar, dan itulah memang tuntutan daripada agama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan daripada kamu, satu puak, satu kumpulan manusia yang apa? Mengajak orang lain kepada perkara ma'ruf dan mencegah daripada melakukan perkara yang munkar. Itu perintah Allah Ta'ala. Bagaimanapun adabnya tetap ada, tuan-tuan. Berbalah tetap tak boleh. Sama orang Islam, sama Melayu Islam ini berbuat, kita ni orang Melayu, orang Islam kita ni tidak bersatu. Betul? Masing-masing dengan ideologi masing-masing, dengan pegangan masing-masing. Walaupun berbalah itu tidak sependapat, tidak sehaluan, Islam tetap mengharamkan bergaduh, berbalah ni, sampai menumpahkan darah, bakar bendera orang, tu pencetus pada gaduh lah tu, nak jadi gaduh. Ini semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bersabda, la yastakmilu abdun haqiqatal iman, tidak mencapai seseorang hamba itu hakikat iman, tak sempurna iman ni, hatta yada'al mira'a, sehingga mereka ni meninggalkan berbalah, bergaduh. Wa in kana muhiqqan, walaupun mereka di pihak yang benar, walaupun kita betul, tak boleh kita nak lempar orang sukati, tumbuk orang sukati, tak boleh. Nabi ajar adab-adab dia. Kita bagi tahu ini maksiat, ini mungkar, benda tak baik, tak elok ni, kena tinggalkan. Lepas tanggungjawab kita, kalau kita tidak ada kuasa, fabilisani, Nabi kata. Nampak Nabi ajar mula-mula bukan dengan penumbuk dah. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa nampak kemungkaran hendaklah dia ubah dengan apa? Biyadihi ni bukan tangan ni, bukan. Maknanya apa? Kekuasaan dia. Kuasa yang dikuat-kuasakan, insya-Allah boleh mencegah. Baru-baru ni apabila di Kampung Salak, saya ingat 2 minggu sudah, kita buat demonstrasi di Kampung Salak di hadapan Speedmart. Kerana Speedmart ni jual arak. Penduduk Kampung Salak ni 90% orang Melayu Islam. Dia berbeza dengan Sungai Pelik sana, yang 90% orang kafir. Tuan-tuan, dalam undang-undang permis ni 5% boleh letak arak tau. Kalau kita nak gunakan kuasakan kuasa ni melalui saluran yang betul, undang-undang tak jadi apa kita. Tak boleh, kalah tuan-tuan. Tolong pergilah. Dia kata dia ada lesen daripada Majlis Perbandaran. Yang mengeluarkan lesen arak ni Kerajaan Persekutuan. Yang mengeluarkan permis arak, permis ni tak kira permis apa, adalah kerajaan negeri. Dua-dua bersekongkol, dua-dua ada share di sini. Dan 5% boleh letak arak. Tuan-tuan boleh lihatlah di mana-mana. Hatta di mana 7-Eleven, selalu kita cakap dah, di Speedmart mereka memang letak arak. Jadi bila kita buat demonstrasi, alhamdulillah ya, kita buat demonstrasi hari Sabtu hari itu, dia berjanji hari Isnin
Dia dah tanda tangan, pengurus dia tu dalam apa, kedai Cina tu, dijanji hari Senin dia akan buanglah arak ni, maknanya tak jual lagi di Speedmart yang kampung Salak sebelahan dengan klinik. Nampak? Dengan apa tu? Kuasa tak ada, tapi fabilisa ni kita boleh berdegar-berdegar, bawa mikrofon, pembesar suara, bawa depan Speedmart tu, Allah Akbar, macam-macam lah tersebut. Itu suara kita, tuan-tuan. Itulah kita guna ruang yang ada. Tapi kalau nak guna kuasa dah tak boleh dah. Sebab kalau kita naik ke atas pun kalah kita. Kerana mereka dibenarkan menjual arak 5%. Tak mampu kita dengan lisan ni, maka Nabi kata sekurang-kurangnya dengan hati. Tak ada jalan untuk kita buat tindakan sendiri yang menyalahi undang-undang. Tak ada. Ya. Sebab Nabi kata tadi, wa in kana muhiqqan, walaupun kamu betul, kamu benar, kamu tak boleh berbunuh ataupun ambil tindakan sendiri, mesti mengikut undang-undang. Nak dapatkan undang-undang, kena ada kuasa. Islam nak berkuasa, Islam mesti menang. Orang Islam lah yang menangkan Islam. Kalau nak merealisasikan undang-undang penguatkuasaan agama itu, bila kita tidak majoriti, kita hanya kongsi, ya, tak sebulan, tak penuh. Tak seperti di negeri-negeri utara misalnya, yang mereka 90-80% pemerintahnya adalah memang apa? 100% orang Islam, amat mudah. Dan penghuni penduduknya pun KP-nya mungkin 5-10% saja. Berbeza di Selangor, amat berbeza. Bukan kita menjadikan alasan bahawa berbilang kaum itu menjadi halangan kepada kita untuk melaksanakan apa? Syariat. Tetapi munafik punya pasal, tuan-tuan. Munafik punya pasal. Tak boleh. Kenapa saya berkata begitu? Realitinya, orang membuat dasar di parlimen ni, majoritinya adalah orang-orang Islam. Saya yakin kalau orang Islam semua sepakat, orang-orang Islam dalam parlimen sepakat, batalkan undang-undang tersebut, tukar kepada yang lebih baik. Yakin. Boleh tak? Boleh. Bagaimana sistem in Islam, dia boleh berlaku biadab, betul. Dia boleh kurang ajar, dia boleh cabar fatwa, boleh cabar dari dulu. Kalau kita tengok sejarah sistem Islam ini, tahun 1983, dia ni ditubuhkan sistem Islam ni. 1993 sah didaftarkan. Ya. Pengasas dia, asal 8 orang peguam ni semua orang Islam, tuan-tuan, yang mengaku Islam, tapi semua tak pakai tudung. Ni sistem Islam ni. Dia berani cabar apabila Majlis Fatwa Negeri Sembilan keluarkan satu fatwa yang berdasarkan kepada hadis sahih. Nabi kata haram, dilaknat perempuan menyerupai lelaki, lelaki menyerupai perempuan. Hadis tu umum. Dan Nabi tak kata macam mana, tapi kita boleh faham lah. Antara yang menyerupai perempuan ni, kalau lelaki, orang lelaki pakai skirt, betul, macam perempuan lah tu. Tak boleh, hukumnya haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sistem Islam ini cukup berani. Kenapa, Wak? Isu dia bukan itu, bukan sistem Islam tu, isu itu kecil. Yang paling besar adalah isu perlembagaan. Kamu tu yang duduk di parlimen ni patut ubah. Sebab itu mereka berani, kerana ada ruang bagi mereka untuk menang. Pelik orang Islam cabar fatwa. Pelik, tuan-tuan. Kalau Karpal Singh, tak heran kita. Apabila pada tahun 2010, ingat tak 2010, termasuklah Harusani nak haramkan ni sistem Islam, datang beberapa orang-orang Melayu, di antaranya Khairi Jamaluddin, Dr. Mahathir Mohamad, halang daripada diharamkan apa? Sistem Islam ni. Orang Melayu sendiri yang menjadi dalam ni. Masalah, jangan salahkan orang kafir. Bila ada NGO macam ini, kita lihat pada perundangan perlembagaan kita, dia yakin dia boleh menang. Mereka mengaji undang-undang, tuan-tuan. Mereka bertindak atas undang-undang. Memang tak salah. Sampai hakim kata, ya, betul, menang, boleh pakai. Kenapa? Hakim melanggar undang-undang. Ini hakim yang mula bendul lah. Kalau hakim bijak,
Dia kata tak boleh. Ini fatwa. Fatwa ni tertakluk dalam hukum apa? Mahkamah syariah. Dia mungkin boleh cari helah kan. Kalau hakim yang bijak lah, yang tak lurus goblok macam itu. Dia akan kata tak boleh. Kami mahkamah sivil, kami tak bicara bab fatwa. Kamu pergi mahkamah syariah. Betul? Okey, hakim yang macam itu. Tapi 2-1. Islam 2-1. Boleh, nampak? Dia mengikut undang-undang. Sebab tu nak kata salah hakim terus pun tak. Sebenarnya yang paling salah adalah undang-undang. Tengok sendiri dalam kanun jenayah 302, peruntukan mati mandatory. Rujuk tuan-tuan, sama ke dengan undang-undang Islam ini? Tak sama. Walaupun hukumannya memang mati, tetapi tak sama dengan undang-undang Islam, syariah Islam. Berbeza. Macam-macam sekarang berlaku. Kurang ajar. Dan memang kita tahu dari dulu sister in Islam ni, kalau tuan-tuan nak agak kuat, nak bagi kuat sister in Islam ni, support buatlah brother in Islam pula kan. Kota Warisan buat brother in Islam. Buat sokong sis ni. Baru 6 lah kan. Jadi kuat lagi. Mereka dari dulu, di antara buku kontroversi sis ni, Muslim Woman and the Challenge of Islamic Extremism. Ni di antara buku yang menjadi kontroversi. Buku yang patut dah diharamkan, tetapi akhirnya tidak begitu. Kerana ada pihak-pihak tertentu yang menjadi dalang, yang menjadikan apa? Mereka ni terus halal belaka. Jadi isunya bagi saya adalah isu perlembagaan. Kuasa macam saya kata tadi. Nak cegah harap tu, ikut cara undang-undang boleh? Tak boleh, kalah kita. Jadi terpaksa lah memukik itu. Ramai-ramai. Perlulah kerjasama dengan tuan-tuan yang ciptakan hukum Allah Ta'ala ni. Sama-sama pergi ramaikan, support, sekurang support moral bagi mereka gerun orang-orang kafir. Alhamdulillah, ya, Isnin tengok itu dah tak ada dah Arab. Kalau ada macam mana? Macamlah tuan-tuan, apabila berlaku kes-kes ragut, dalam kes ragut, ya, bila Nabi kata tak boleh bertindak sendiri, tapi dalam kes ragut ni kalau kita tengok kat YouTube, dia bedal semacam, sampai mampus pun ada orang tu. Betul? Ada. Ya, janganlah sampai begitu. Orang tu curi rantai je kot, yang kau bedal sampai mati buat apa? Tak boleh. Itu pun juga haram. Islam tak bagi begitu. Walaupun kita betul dia nyolong ustaz, ya memang dia, tapi jangan bawa agak-agak geram tumbuk sekali. Wakil cukuplah. Sepak sekali tumbuk, kau sekali. Okey dah. Ini dah Pak Imam tumbuk, Pak Bilal tumbuk, JKK tumbuk, AJK Masjid tumbuk, semua tumbuk. Bila mati, saya pukul sekali je ustaz, takkan mati. 100 orang, 100 penumbuk patah riuk ni, mati. Betul? Ada sampai mati pun Islam tak bagi begitu. Tapi ustaz nak harapkan undang-undang tak terbela kita. Islam dihijab. Islam, agama Islam ni, kalau dalam Fatwa Negeri Sembilan, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan boleh melukut tuan-tuan di negara agama Islam sebagai agama persekutuan. Dia boleh merayu pula. Buruk betul saya kata. Kita agama rasmi Islam, majoriti Islam, kita boleh merayu pada undang-undang, tolong jaga Islam, ya Allah. Malu. Memang pelik saya kata. Sebab itu tuan-tuan, pada orang-orang yang bukan tua, veteran, minta maaflah tuan. Antara syarat kemerdekaan, mestilah terima load rate itu sebagai kamu punya nizam perundangan paling tinggi. Betul tak? Sampai sekarang load rate itu Yahudi, tuan. Kita pegang sampai sekarang. Tak ada niat langsung nak ubah ke? Nak ikut terus Yahudi Nasara ni, bertuhankan mereka tu. Tak ada niat nak ubah ke? Na'udzubillah, niat kita nak ubah tu. Nak ubah tu. Walaupun dalam isu ni saya kata, tadi Khairi Jamaluddin, termasuk Dr. Mahathir, Karpal Singh pun ada sebenarnya. Tapi Karpal Singh 1, Khairi Jamaluddin, Mahathir 2. Yang majoriti yang tentang maknanya siapa? Orang Islam. Ini masalah besar tuan-tuan. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedarlah kita tuan-tuan betapa pentingnya kuasa tu. Ingat, tak boleh kita gamblang-gamblang, kerana santak, tak boleh. Kena ada kuasa. Betul, kita nakkan orang Melayu ni Melayu Islam lah ya, bersatu atas dasar apa?
Melayunya ke? Tak. Asas dasar sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan apa? Hablillah, tali Allah. Tali Allah itu apa? Quran. Pegang teguh-teguh. Maksudnya kalau nak bersatu, dasarnya itu. Bukan atas dasar Melayu kamu, bangsa kamu buat, kamu tak jadi. Kerana melanggar sungguh prinsip yang Allah Ta'ala dah sebutkan dalam Al-Quran. Tak boleh. Kamu carilah cara lain, agenda lain, taktik lain, cara lain. Takkan boleh, tak mampu. Kerana Allah Ta'ala punya cara yang paling baik. Nak kuat Islam, kena bersatu. Sebab majoriti pun orang Melayu betul. Kalau bersatu atas dasar ni Islam, Masya Allah kuat tuan-tuan. Tak payah lagi nak mengharapkan apa? Orang-orang kafir. Tak ada cerita nanti tahaluf siasi. Tak ada payah cerita pun tak apa. Sebab kita dah majoriti. Masalah yang sekarang terpaksa kais-kais tol, pancing-pancing kawan yang kafir. Nak tolong sebenarnya satu jalan, satu matlamat. Itu sebenarnya. Bila Allah Ta'ala kata, bila kamu dah pegang Quran, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Itu dia kita punya prinsip orang Islam. Dah pegang Quran, janganlah yang tak ikut Quran pula kamu mufaraqah. Artinya bila Pak Imam, selagi Pak Imam sembahyang itu tidak melakukan perkara yang membatalkan solat, boleh mufaraqah? Tak boleh, haram. Tak boleh. Hatta walaupun baca Fatihah berubah baris sekalipun, mana-mana yang tak merubah makna kena ikut. Tak boleh Pak Imam tiba-tiba baca, nak uji makmum lah kononnya kan. Alhamdulillahi Rabbul Alamin dibaca. Tak pernah dengar pun Rabbul Alamin ni. Dah. Yang belajar kuat-kuat tajwid tu dia mufaraqah. Mana boleh Rabbi jadi Rabbu. Rabbu tak merubah makna tuan-tuan, tapi menyalahi warid Nabi baca, hukumnya haram. Pak Imam berdosa, tetapi sembahyang masih lagi sah. Kerana apa? Tidak merubah makna. Sebab itu dah berulang kali cakap, nak mengajar tajwid ni antara syarat dia faham bahasa Arab, faham ibtidah, waqaf, ibtidah kena tahu. Yang berubah makna, yang boleh batal tak sah Fatihah tu ada. Dhamir mutasil, contohnya apa? Siratal ladzina an'amti, diubah tu. Siratal ladzina an'amtu, makna berubah tu. Itu batal sembahyang dia, tak sah sembahyang dia. Makmum wajib mufaraqah. An'amtu, an'amta, yang engkau beri nikmat ya Allah. Bila kita an'amtu, yang aku beri nikmat, kau Tuhan ke? Berubah makna, itu tak boleh. Hatta walaupun dia baca waladdallin, tak penuh 6 rakaat pun masih sah lagi. Kerana dia termasuk dalam khilaful aula. Yang Khalil Al-Husairi, bukan Husaini. Husaini aku tak ada buat kitab tadi ni. Khalil Al-Husairi, tuan-tuan dengar tak yang baca Quran lagu orang mati tu? Dia sekarang dah meninggal dah dia. Dia ada buat kitab, tuan-tuan, daripada kitab dia pun sebut, walaupun dia orang hebat baca Quran kan, seronok dengar dia baca. Boleh insaf walaupun tak tahu makna, dengar lagu dia pun syahdu, betul? Itu kelebihan Allah Ta'ala beri pada Khalid Al-Husairi di Mesir ni. Mati dia. Dalam kitab dia sebut apa, walaupun waladdallin tu dia kata tak panjang, 6 rakaat masih sah lagi. Walaupun Pak Imam baca, Pak Imam malas kan, lepas buka puasa kenyang katnya, ataupun sesak nafas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 2-3 rakaat dia tekannya, dah batal. Mana berubah? Tak berubah. Dia kata boleh, itu khilaful aula. Buat 6 baik, cantik, berpahala. Tak buat, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah digalakkan, dah. Tapi janganlah kalau cari Pak Imam yang macam itu. Cari Pak Imam 2 rakaat, jangan. Tak nak, kena nak yang baik. Sebab jumhur ulama pula mengatakan, siapa tak baca waladdallin 6 rakaat, hukumnya makruh. Makruh kita nak ke? Tak nak, panjangkanlah sikit. Janganlah kedekut suara tu. Waladdallin kan, panjang. Walaupun dia pendek itu, kita tak boleh mufaraqah. Tetapi bila Pak Imam dah buat perkara-perkara yang membatalkan solat, betul, maka wajib tak kita ganti? Wajib Pak Bilal belakang kena ke depan.
Dah bagi pesan dah. Subhanallah. Subhanallah. Pak Imam terus je. Apa tak ada salah kata dia. Rupanya tahi cicak kat belakang baju, tahi cicak cair. Ni najis, tidak dimaafkan nama dia. Tahi cicak yang keras tu kering, dimaafkan, jatuh, kena kipas, kena kat kita. Kita boleh kuis saja, betul? Tu najis dimaafkan, dia kering, dia tak melekat. Tapi bila yang cair pelepak kat baju, ada air lagi. Yang nampak siapa? Pak Bilal tak boleh. Pak Imam ni kalau ditegur tak boleh, maka boleh diam kan? Tak boleh, kita kena ganti. Maka Bilal pergi ke depan, ganti Pak Imam. Ya. Namun untuk mufarakah, nak keluar saja-saja membatalkan solat, boleh? Tak boleh, hukumnya haram. Nampak? Sembahyang dah ajar kita begitu. Kita bila bersatu dalam jamaah, orang Islam ni lah ya, secara umumnya tak boleh kita suka-suka lari daripada kesatuan Islam ini. Tuan-tuan tak percaya, pergilah New Zealand. Tuan-tuan pergilah Amerika Syarikat, sembahyang subuh tetap 2 rakaat. Menandakan Islam itu agama penyatuan, betul? Pergi nak naik haji pergi India boleh? Tak boleh. Naik haji kena pergi Mekah. Semua satu dunia bertumpu di Mekah, menunjukkan itu kesatuan daripada agama. Nampak? Tak boleh cari cara hidup yang lain, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, Nabi larang. Ingat, ni kita nak bagi ingatlah ya, orang-orang Islam ni bersatulah. Bila nampak benda-benda koprat-kapret macam ini, orang hina agama, sebenarnya kita kena kuatkan Islam itu sendiri. Nakkan kuasa itu penting sangat, kuasa. Ya. Janganlah cari cara yang ekstremis sampai berbunuh. Okey? Yang kita Nabi dah sebut tadi sama orang Islam, jangan kalau dapat. Janganlah. Nabi sebut la yahillu damum ri'il muslim illa bi ihda salas. Nabi kata tidak halal darah seseorang Islam itu kecuali dengan 3 sebab. 3 sebab ni makcik, kita boleh tumpahkan, kita boleh bunuh orang Islam tu. Nabi kata cara lain tak boleh, sebab lain diharamkan. Nampak? Sebab mungkin fahaman saja haram, tak boleh. Tetapi Nabi kata satu yang dibolehkan untuk kita bunuh, as-sayyibuz zani. Siapa as-sayyib ni? As-sayyibu ini janda ataupun duda ataupun orang yang dah berkahwin, dah merasa nikmat hubungan seks. Ya. Kemudian dia pergi cari lain, dia makan apa? Keripap lain luar. Makan tom yam luar. Faham tak aku cakap ni? Fahamlah. Dia cari yang lain, tak sedap nak kat rumah, asam pedas itu je kata dia. Aku nak rasa asam pedas luar, lagi pedas agaknya. Ini saya pegang betul, haram. Sabit kesalahan, Islam kata orang ini wajib dihukum apa? Hukum pancung, dibunuh, mandatory. Dalam Islam mandatory ni pancung. Bila orang yang telah berkahwin melakukan zina, la taqrabuz zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan cuba-cubalah hampiri zina, tuan-tuan. Bila Allah Taala kata hampir tak boleh, maknanya muqaddimah perkara-perkara yang boleh meruntun, mendorong kita melakukan zina diharamkan sama sekali. Jangan cuba-cuba duduk tepi-tepi kelab malam. Nanti pondan datang tak terkawal kau. Jangan cuba-cuba berkawan dengan orang yang suka ke tempat-tempat maksiat. Nanti tergadai kita punya iman. Jangan cuba-cuba. Itu mukadimah dia. Jangan suka WhatsApp bini orang. Jangan WhatsApp laki orang tanpa perkara-perkara yang hak. Jangan. Itu merupakan mukadimah, permulaan daripada menuju perkara yang lebih dahsyat, lebih buruk lagi. Jangan, ingat tuan-tuan. Berhati-hatilah. Banyak sekarang kes-kes macam ini berlaku. Ingat, sedarlah kita dah kahwin, kita dah ada isteri, kita dah ada suami dah. Jangan kita cuba-cuba dekati zina ini. Zaman Nabi, tuan-tuan, memang tidak pernah sabit kesalahan hudud melalui 4 orang saksi ni, tak pernah. Berzina tak ada. Sebab kesalahan zina ni nak nampak benda tu masuk betul belum. Ada orang berzina tepi jalan ni? Tak ada. Mesti kat pokok sawit ke? Betul? Dekat tong sampah belakang tu ke?
Dekat rumah-rumah urut juga. Yang kaya berhotel-hotel lah mereka. Yang miskin apa-apa ke dana, nak berzina juga di Semak. Aku jumpa kondom. Saya jumpa kondom. Di mana? Kampung saya. Kami malam cuti jaga tuan-tuan. Dia malam Sabtu, malam Minggu buat jaga. Tak macam raun Semak tu. Ini mana punya harimau ni? Ular Sawa ke? Tempat dia tu cantik kan, macam ni gulu apa? Macam itu. Tengok-tengok cek kondom ada. Kalau bagi tinggal duit aku tak apa. Kondom bagi je. Menyumpah tu bagi orang ni. Kondom dia bagi. Nampak? Ini label apa? Orang tak ada duit. Orang ada duit mana? Hotel-hotel besar. Yang ikan bilis itulah dia cara dia. Yang jerung kau, yang melahap banyak tu, dia di atas yang mahal-mahal tu. Ni. Nabi cukup marah. Pernah datang seorang lelaki datang pada Nabi. Apabila seorang perempuan bangsawan, perempuan hebat, berpengaruh ni, dia mencuri tuan. Dia mencuri. Lelaki datang pada Nabi, ya Rasulullah, Muhammad, kau janganlah hukum dia ni. Dia ni kan orang besar. Kalau kita ni latok. Janganlah. Dia ni ada orang, dia orang penting, jangan. Nabi terus marah tuan. Ini cerita ikan jerung dengan ikan bilis. Nabi terus bersabda, innama ahlakal ladina min qablikum kanu iza sarata fihim asyarif tarakuhu. Merah menyala mata Nabi. Itu Nabi dengan maksiat. Nampak orang nak rasuah Nabi dengan kata-kata begitu, jangan hukum, dia ni berpengaruh. Nabi terus marah. Nabi dalam hadis sebut asyaddul ghadbi. Nabi ni sangat marah Nabi bila dia kata begitu. Nak kita apa? Bias, tidak adil ni. Nabi kata sesungguhnya di antara kebinasaan umat-umat dulu ni, Allah Ta'ala turunkan bala pada kaum Samud, pada kaum Ad dan sebagainya. Umat-umat dahulu ini kerana apa? Kanu idza saraqa fihim asyarif tarakuhu. Apabila yang mencuri di kalangan mereka ni orang-orang yang apa? Syarif, orang mulia, orang-orang besar, tarakuhu, mereka lepaskan. Nampak? Ni jerung. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if. Apabila yang mencuri itu jaga rasuah RM10 je. Yang besar tu 10 juta. Betul? Betul? Juta-juta. Ni yang bawah, yang RM20 yang kena. Sebab apa? Dia bagi JPJ, nombor plat kecil. Ni isu sekarang ni, isu apa? Nombor plat. Nombor plat tuan-tuan, tak betul kaya boleh membawa kemalangan. Ingat tu. Dia rasuahnya RM20 yang kena lah. Yang 20 juta tu Allah lepas. Nabi marah. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Apabila yang nyuri itu orang dhaif, orang lemah, ditegakkan hukum had, dihukum orang itu. Nabi marah betul. Wa aimullah. Nabi sambung lagi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammad sarafat, kalau anak aku Fatimah binta Muhammad ni dia mencuri, dia nyolong, la qata'tu yadaha, aku sendiri akan potong tangan anak aku Fatimah ni. Tegas Nabi dalam bab yang macam ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan. Ni ketegasan kita, prinsip kita dengan Islam tadi. Nabi dah tunjukkan. Tuan-tuan, zaman Nabi ada, tapi ada walaupun tidak melalui 4 orang saksi, ada melalui 2 pengakuan. Satu dalam hadis sahih sebut namanya Maiz. Sebut kena betul, bukan Maiz. Kalau Maiz tu Majlis Agama Islam Selangor. Berzina ke? Tak. Ni Maiz Al-Aslami nama dia. Dia ni berzina, seorang yang dah kahwin, duduk dengan bapa tiri dia, namanya Huzal. Bila berzina, lepas zina dah lama, dia menyesal tuan-tuan. Taubat dah datang, taubat tu. Dia jumpa bapa tiri dia, tolong macam mana nak sucikan diri aku ni. Aku dah buat dosa besar, dah berzina. Maka Huzal pun bapa tiri kecadangkan, jumpalah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh tolong sucikan kamu. Maka Maiz Al-Aslami ni jumpa Rasulullah.
Jumpa kali pertama, dia nampak Rasulullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku dah berzina. Nabi pelik tuan-tuan, ada orang aku gini. Nabi pun tengok muka dia. Betul ke Maiz? Ataupun kau cuma raba-raba, pegang-pegang aja, jeling-jeling? Adalah hadis begitu. Hari ini panjang tuan-tuan. Dah ya Rasulullah, aku betul-betul buat zina. Bila dia dah ngaku begitu tuan-tuan, apa Nabi sebut? Nabi kata, wahai Maiz, engkau baliklah, engkau mohon ampun pada Allah Ta'ala, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Nampak? Nabi pun tak terus hukum tuan-tuan, nak menunjukkan pada kita besarnya ruang apa? Kemaafan, taubat daripada Allah Ta'ala ni. Walaupun dia dah cakap depan Nabi, betul? Sebab itu Islam ajar, berdasarkan ni, kita tidak digalakkan untuk mengaku, membuka pekung di dada. Tak digalakkan. Pula-pula terlantik jadi imam, undi-undi dia jadi imam. Contohnya lah, kawan kita jadi imam. Sekali pak imam yang berlantik, saya tak setuju, saya dulu kaki betina, saya dulu kaki botol. Tak payah cakap. Islam kata jangan ngaku, diam. Yang dulu tu dulu dah, betul. Bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Nampak? Nabi sebut pada siapa? Pada Maiz al-Aslami ni. Tapi Maiz Aslami degil. Nampak? Padahal dah betul dah Nabi kata gitu. Baliklah kau, diam-diam lah. Ini ngaku depan orang buat apa? Goblok, betul tak? Goblok. Datang sini jumpa depan orang buat mikrofon. Semalam aku menunggang arak, kata dia. Cakap depan orang ramai. Tak ada Islam, tak ada ajar gitu, tuan-tuan. Tutup aibnya. Aib sendiri tutup, aib saudara kena tutup. Tu. Dia tak puas hati. Dia pusing jumpa Nabi, cakap Nabi, Rasulullah aku berzina. Nabi berpaling, tuan-tuan. Nampak? Apalah orang ni, buat tak elok nak ngaku depan orang. Gamak ni itulah, itu saya tambahan. Sebab Nabi berpaling. Kali ketiga dia pusing jumpa Nabi, Nabi berpaling juga. Nabi tak pedulikan, tuan-tuan. Nabi dah bagi jalan, baliklah. Dia jumpa Nabi. Didengar cerita ni oleh siapa? Oleh sahabat Nabi, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dengar, dia terjumpa Maiz. Dia kata apa? Wahai Maiz, Nabi dah bagi peluang kamu untuk taubat, baliklah. Dah aku tak puas hati, kata dia. Aku yakin wahai Maiz, kalau kau jumpa Nabi kali keempat, aku yakin engkau akan direjam wahai Maiz. Jangan, baliklah. Tak peduli Maiz ni. Abu Bakar dah bagi tahu dah. Dia terus jumpa lagi Nabi, kejar Nabi. Rasulullah, aku berzina, tolonglah Rasulullah. Akhirnya Nabi bila dah orang sangat-sangat nak kan, dan ngaku gitu, Nabi pun tak bolehlah nak terus nafikan, betul? Nanti ternafi juga perintah Allah Ta'ala tu. Tadi cuma bagi peluang, betul? Kali ngaku juga, maknanya apa? Memang nak tegakkan hukum lah ni. Memang ditakdirkan untuk tegakkan hukum apa? Rejam sampai mati ni. Maka Maiz kata, Nabi tanya, wahai Maiz, betul ke macam mana pen masuk dalam tutup dia tu Maiz? Nabi ambil perumpamaan pensel celah dalam hadis sebut. Masuk dalam tutup tu, kepalanya hilang belum. Nak tahu orang berzina ni, bersetubuh ni, kepala botak tu masuk hilang. Walaupun tak sikit. Pak Haji? Senyum Pak Haji. Saya mengajar fiqh, kitab fiqh di tempat saya, perempuan. Dia orang pun tak tahu macam mana yang dikatakan benar-benar berzina. Saya cakap terus-terang. Jadi tuan-tuan laki-laki takkan sensitif kot. Kitab sampai sensitif sebut kot. Kalau kitab tua ni sebut lagi teruk. Betul. Malu kadang-kadang ngaji, malu. Depan saya ngaji di sini, saya mengaji. Esok kelas saya ramai muslimat. Bab fiqh. Kalau dalam bab tu, tunggu semua. Saya marhaba terus-terus, ini ilmu lah belajar. Ini semua perempuan, kita seorang jantan. Tapi tak boleh kita sorokkan. Nabi ajar begitu, nak tahu mana itu. Betul ke masuk kepala pen tu wahai Maiz? Hadis sebut gitu. Ya Rasulullah. Rasulullah nampak, tu cara pengakuan Rasulullah. Rasulullah nak apa tuan-tuan? Supaya nanti kalaulah sampai terhukumnya Maiz ni, Nabi puas hati, yang dia pun puas hati. Sebab itu ditanya sungguh-sungguh oleh Nabi.
Bukan tu aja tuan-tuan, Nabi tanya lagi, adakah seperti timba yang masuk dalam sumur, dalam perigi tu, timba tu hilang, tali pun masuk sama? Nabi kata gitu. Nabi ni pemalu tuan-tuan. Nabi pemalu. Tapi pemalu Nabi sebut, Nabi buat kiasan begitu. Timba tu masuk betul ke dalam perigi? Ya, ya Rasulullah. Nabi pun tak cakap apa lah kan. Okeylah. Habis kamu nak apa wahai Maiz? Nampak Nabi tanya lagi tuan-tuan. Kamu nak apa jumpa aku ni wahai Maiz? Udahlah, diam-diam pergi. Orang lain tak tahu kan. Kita antara kita, diam-diam. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah sucikan aku. Nak kan? Sebab itu sabit kesalahan ni melalui pengakuan pun sabit. Selain daripada mengandung, selain daripada 4 orang saksi, sabit tuan-tuan. Maka Nabi pun panggil sahabat, tanam Maiz ni separuh pinggang, dan dia direjam dengan batu. Itulah rejaman pertama berlaku pada zaman Nabi SAW. Bila kena kepala pak, dalam hadis cerita, mencrot darah. Ih, ngerinya. Kalau dalam WhatsApp tu, ih coleme, dia kata. Agaknya mana minah Hindun yang rakam tu dekat Arab Saudi kan, dia penggal kepala kan. Ih, zalimnya. Tak boleh kata hukum Allah zalim. Kamu yang zalim, tak boleh. Itulah fitrah hukum Allah Ta'ala, kena pada manusia. Supaya apa? Hukum itu mencegah, mendatangkan apa? Manusia rasa takut nak buat itu. Baru betul. Kalau kau hukum dalam penjara, dalam diam-diam, besok tiba-tiba masuk paper, boleh percaya tak? Akan timbul keraguan. Semua orang boleh bagi persepsi padahal betul. Semua orang boleh bersangka buruk. Sebab itu dalam Quran, dalam surah An-Nur, bila laksanakan hukum Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata apa? Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Bila kamu nak lakukan hukuman ini, mestilah yang menyaksikan ta'ifatun minal mu'minin, sebagian besar orang-orang yang beriman, supaya mereka dapat pengajaran daripadanya. Itu Islam ni. Sebab tu saya kata, lain daripada sekarang ni. Di mahkamah udahlah awak pakai topeng, betul? Tak nampak betul ke orang itu, tiba-tiba dah mati. Mana kuburnya? Ragu tak? Ya, ragu. Boleh menjadi sanksi orang, tapi hukum Allah Ta'ala tidak bagi. Sebab itu saya kata cukup berbeza tuan-tuan. Bila Maiz begitu, sahabat maki lagi. Bukan setakat baling Maiz, maki lagi. Darah mancuk kena sahabat. Sahabat, apa ni kaki zina semua, buat masalah ni. Baling buat mati Maiz. Bila selesai uruskan jenazah Maiz ni tuan-tuan, Nabi tegur para sahabat. Nabi kata, kamu jangan hina Maiz. Sekarang ni Maiz sedang berenang-renang di sungai-sungai syurga. Maknanya apa? Taubat Maiz ni diterima oleh Allah SWT. Bukan sebab dia rejam, tetapi taubat Nabi itu. Kalaulah dia mula-mula taubat pun, Allah Ta'ala boleh terima taubat dia tuan-tuan. Ini lelaki. Lagi satu kes Al-Ghamadiyah, seorang perempuan yang dah berkahwin, dia berzina sampai dia mengandung. Dia jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku dah berzina macam Maiz juga tadi. Tapi ya Rasulullah, dalam perut isi sudah ada hasil zina tu, dia kata. Maka Nabi kata apa? Engkau pergilah balik dulu, kau tunggulah anak dalam perut kau ni keluar. Kalaulah perempuan ni terus balik, tak jumpa Nabi pun, taubat, lepas tak? Lepas. Dah dia lurus tuan-tuan, dia bawa baby tu jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ini dia anak yang aku kandungkan, anak luar nikah ini. Maka Nabi pun tengok baby, kesian ya. Baby tengah netek tuan-tuan, 2 tahun nak netek. Haulaini kamilain, 2 tahun genap. Baby ni kena netek ibu, jangan bagi susu lain. Maka dia bawa balik. Kalaulah dia terus tobat, tak payah pun, dia tobat dah tu kan. Dah dia lurus. Nabi kata, kalau kau nak datang, Nabi kata, aku nak tengok anak ini boleh pegang roti sendiri, boleh makan sendiri. Maknanya betul, datang sendiri. Dia dah berapa tahun tu, saya besar, sampai dah memayis betul, boleh bezakan baik buruk betul. Taik najis, boleh pegang roti. Dia pimpin anaknya jumpa Nabi.
Ni Nabi Rasulullah anak dah besar dah. Nabi tengok dan Nabi yakin budak tu dah boleh makan sendiri. Nabi pun buat macam Maiz dulu, panggil para sahabat, dia rejam perempuan ni sampai mati. Melolong dia. Sakit tak? Sakit. Tapi mudah-mudahan memanglah hukum Allah itu sifat dia zawajir. Zawajir ni apa? Mencegah. Satu orang kita buat, dia akan menyelamatkan yang lain. Betul? Itu Islam. Sampai ulama sebut aksirul qatla liyuqillal qatla. Perbanyakkanlah oleh kamu membunuh untuk mengurangkan pembunuhan. Maknanya apa? Tegakkan hukum bunuh ni, hukum Allah Ta'ala. Untuk apa? Mengurangkan di sana sini. Kalau ada orang yang nak bunuh orang, bila dia nampak, betul, dia akan tak jadi nak buat. Gerun tak? Ya, gerun. Dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, tuan-tuan. Itu satu. Orang yang kita halal untuk bunuh dia. Yang kedua siapa? Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Orang yang kita boleh bunuh ni, boleh kita tumpahkan, adalah orang yang membunuh orang Islam lain dengan sengaja. Dengan sengaja. Anak-anak tuan-tuan ni belajar ni. Kalau di Universiti Melaya buat syariah undang-undang ni, dia belajar. Mesti belajar. Ya, membunuh dengan sengaja. Ya, qatlul amdi nama dia. Membunuh dengan sengaja orang Islam. Sabit kesalahan, maka hukumnya mandatory, kena juga bunuh. Itu termasuk dalam bab apa? Tadi itu hudud. Yang ini hukum apa? Hukum qisas namanya. Mana datang hukum qisas ni? Dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan hukum qisas. Ayat ni gaya dia sama dengan ayat puasa, betul? Kutiba alaikumus siyam, tapi siam ini, puasa ni tertekap kepada individu, wajib, betul? Tapi yang qisas ini kepada pemerintah. Tapi tuntutan tetap juga sama. Al-hurru bil hurri, merdeka dengan merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba dengan hamba. Betul? Maknanya tuan-tuan, qisas ni kena padan tau. Kalau orang tu potong tangan kita, enggak ini, tangan mana? Tangan dia juga kena potong enggak ini. Itu namanya qisas. Kalau dia bunuh, orang itu kena bunuh. Kalau orang tukang ragut tu curi rantai, tuan-tuan salah qisas. Tuan-tuan bedal sepak terajang, tak kenalah. Itu saya kata tadi, wakil cukuplah, Pak Imam aja bedal. Kali dah hati. Lepas tu ikat pergi balai. Jangan lebih-lebih. Tak mati, kita juga berdosa, hukumnya haram. Jadi Allah Ta'ala dah tetapkan supaya nampak cantik agama kita ni, ikut apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan tadi. Wal unsa bil unsa. Nampak? Dalam hukum qisas ni ada apa? Walakum fil qisas hayatun. Nampak? Dalam hukum qisas ini ada kehidupan. Nampak? Kemakmuran maknanya kesejahteraan. Ya ulil albab, wahai orang yang ada otak. Keras tu. Kalau baca dikeraskan, keras jadinya. Wahai orang ada otak. Wahai orang yang ada akal, lembut sikit. Aku tak nak guna tu. Wahai orang ada otak, qisas ni baik, Allah Ta'ala jamin. Hayatun ya ulil albab, wahai orang ada otak. Ahmad Albab. Betul. Pandai dia, amat pintar, amat pintu pada apa? Nak buka benda-benda yang baik. Itu namanya pintu, orang pintar betul. Ahmad Albab. Ni. Tuan-tuan, dalam zaman Nabi ada tak? Ada seorang perempuan Nabi pernah hukum bunuh, namanya Zainab bin Haris. Dia ni munafik. Dia tak puas hati Nabi dalam perang Khaybar bunuh suami dia. Suami dia lari ke Khaybar. Perang Khaybar ni, dipendekkan cerita, Nabi bunuh, Islam bunuh suami dia. Rupanya dia pun tak puas hati. Orang Islam bunuh suami dia, apa dia buat? Dia masak daging kambing, dia panggang, dia bubuh racun. Dia bubuh racun, dia bagi semua pada para sahabat, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak makan, automatik lidah Nabi sebut tak boleh makan sebab ada apa? Racun.
Sahabat lain makan. Tak ada kelebihan kepada mereka. Sahabat ni makan mati seorang sahabat. Namanya siapa saya lupa. Mati. Bila mati, siasat punya siasat tuan-tuan, mati berpunca daripada apa? Makan daging orang munafik ni. Namanya Zainab ni. Sabit kesalahan dia, Nabi potong dia, bunuh Zainab bin Haris ni kerana dia sabit kesalahan membunuh dengan sengaja. Dia ada qatlul ada yang bunuh sengaja, ada yang syibhul amd, yang menyerupai sengaja. Macam mana? Macam tuan-tuan bantai budak ragut tu lah, menyerupai sengaja. Kami tak nak bunuh, kami nak patahkan kaki je, tapi mati. Tu menyerupai sengaja. Sebab apa? Bedal dengan kayu baseball. Macam nak bunuh, tapi tujuan tak nak bunuh, katanya apa? Nak bagi pengajaran aja. Itu pun lain. Dia tak kena sampai qisas. Dia adalah ya. Yang ketiga, semata-mata khata', salah. Tembak, ingat rusa betul. Rupanya bergerak-gerak tu kawan dia. Dia ngendap kawan, kawan ngendap dia. Sama-sama ingat apa? Rusa. Siapa tembak dulu, bam! Sekali tengok rupanya kawan. Itu memang tersalah semata-mata. Pun lain hukuman dia. Dalam perkara macam-macam lah tuan-tuan. Jadi orang yang sabit kesalahan membunuh ini kena wajib bunuh. Datang, kalau kita sekarang ni ramai yang kata apa? Hukum sekarang ini, Ustaz, kan dah betul. Hukumnya bunuh juga, betul. Kanan jenayah 302 tu tak sama tuan-tuan. Perbezaan dia cukup banyak, tak sama. Walaupun memang mati. Satu, cara pembunuhan tidak dengan apa? Sebagaimana yang Nabi sebut, la quda illa bisayf. Tak boleh bunuh, potong orang ni kecuali bisayf. Dengan apa? Parang. Sebab itu kita sembelih ayam alam dengan parang, pisau, betul. Ada orang sini sembelih ayam dengan tali, rapiak. Ada? Kau buatlah, kau ikut hukum gantung tu. Tahu pun lambat mati, betul. Kenapa buat juga? Tu satu dah beza dah. Potong lembu tahun depan, Pak Imam Umum, kita pakai tali. Korban. 10 orang tarik badan lembu, 10 orang tarik tali sini. Meraung, aku ingat, tak mati-mati lembu. Tu Nabi ajar dengan apa? Pedang, supaya orang yang tu tak rasa sakit. Betul tak? Tapi pada kita yang nampak ngeri tak? Ngeri. Memanglah tujuan bagi ngeri. Tu dia. Dah dikaji dah semua ni. Menggunakan elektrik, menggunakan cecair, betul? Semuanya yang paling cepat adalah dengan memotong kepala dia. Tuan-tuan, beza tak? Beza lagi, hukum sekarang 302 itu, kanan jenayah itu adalah ciptaan kepala otak manusia. Ingat? Oleh siapa? Orang-orang dalam parlimen itu. Otak manusia tu yang buat. Sedangkan hukum yang saya sebut ni adalah hukum siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Beza jauh tak? Jauh. Dan hukum sekarang ni, kalau hukum sekarang ni dibuat, makin menambah bala lagi, makin menjadi dosa lagi kepada pengamalnya. Betul tak? Kerana dia mensyirikkan, menyekutukan hukum Allah Ta'ala. Betul? Dia kongsi hukum dengan hukum Allah. Syirik tak namanya? Syirik. Siapa kata baik hukum sekarang ni, kafir dia tuan-tuan. Kafir. Tak ada khilaf ulama, tak ada. Siapa kata undang-undang bunuh sekarang ni baik, betul, kafir. Sebab kamu dah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tak mahu. Sebab itu saya kata tadi, hati kena tolak jawab. Tak mampu, hati kena tetap tak setuju. Aku tak terima hukum gantung ni, tak terima cara ni. Dan yang paling ketara, mahkamah kita ni, hakim kita, bila buat hukuman dalam mahkamah syariah, yang jatuhkan hukum ni, undang-undang sekarang sivil ni, adalah hakim. Jatuhkan hukum. Hakim padahal dalam masalah kisas ni, hakim kerja dia pemutus saja, bersalah ataupun tidak. Lepas tu dalam Islam, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hadis sahih, banyak sekali. Siapa yang berhak menentukan sama ada orang yang bunuh anak kita tu, memang dah sabit. Siapa yang berhak menentukan? Kita, waris, bapa, anak ni yang berhak. 3 pilihan Islam bagi kepada waris. Satu apa?
sama ada orang itu juga nak dihukum qisas, nak dibunuh. Yang kedua, sama ada bayar diat, denda. Diat ni satu istilah dalam hukum qisas. Denda dalam hukum qisas namanya diat. Di luar dipanggil apa? Di luar dipanggil, kalau selain daripada ni, dipanggil takzir. Betul, saya takzir denda. Dalam hukum qisas dipanggil diat. Yang ketiga, waris juga boleh maafkan terus sama sekali tanpa minta apa-apa. Itu 3 pilihan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi sebut kepada apa? Waris yang kematian orang, saudara dia, anak dia dan sebagainya. Nampak? Jauh tak tuan-tuan? Amat jauh. Beza sungguh undang-undang sekarang. Kalau kita tengok, alah tak apalah Tuan Hakim, saya tengok anak dia pun ramai. Anak saya dah mati, udahlah, bagilah dia hidup. Anak ramai kan. Kalau aku bunuh dia pun, anak dia lagi masalah nanti. Okey, saya nak diat ajalah. Baik tak? Baik. Tapi diatnya berapa? Kena bayar cash ni. Bunuh dengan sengaja bayar cash. Tak boleh bertahun-tahun, tak boleh. 100 ekor unta berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata dalam jiwa manusia, seorang manusia itu harga dia 100 ekor unta. Sebab tu siapa bunuh orang yang tidak dibunuh, waris boleh kenakan diat 100 ekor unta. Sekarang kat Malaysia tak ada unta, pakai lembu boleh ke Ustaz? Tak boleh. Lembu 5,000 sekor, unta 10,000 sekor. Nilai tak sama. Habis macam mana? Boleh ganti dengan nilai yang sama, duit. Ataupun yang kalau ada yang lagi baik, emas, dinar emas. Tak ada dinar emas, boleh ganti dengan dirham perak. Dinar emas satu berapa? 1,000 dinar kena bayar. Oh, 1,000 dinar boleh dah Ustaz. 1 dinar berapa? Tahun lepas average tahun 2013, 1 dinar RM730. Kau kali lah 100,000 dinar, kau kali dengan 700. Itu saya belum bang lagi ni, lebih tinggi sebenarnya. Tahun ni saya tengok bulan 9, 1 dinar turun sikit, 650 begitu. Tapi dia tak akan turun ke bawah 500 tak ada. Kalau tuan-tuan memang digalakkan beli dinar emas ni. Emas ni tuan-tuan, engkau pergi mana laku belaka, betul? Pergilah hujung dunia. Orang ni emas, bernilai. Tapi kalau bawa ringgit Malaysia, engkau pergi Singapura, terpaksa beli nasi lemak 1 RM10 kot. Betul? Nak mahal pergi Indon. Beli nasi lemak 50 sen mungkin dapat. Sekarang kita RM1.5 RM2 kan, lebih kurang lagi. Pergi bawa ke Europe lagi lama. Duit kita nasi lemak RM50 kot. Tu rendah dalam murah duit kita ni. Tapi kalau dinar emas, betul, sama aja. Lepas tu kita digalakkan. Ada iklan-iklan kan, akhbar-akhbar tentang dinar emas ni. Kita beli 1 dinar, katalah RM300, 250. Harga dia dalam pasaran 1 dinar boleh mencecah sampai RM1,000. Nampak? Digalakkan kita. Kalau tak ada dinar emas, boleh pakai 12,000 dirham perak. Baik. Dah kali kan? 100 ekor unta, 10,000. Berapa? 1 juta kena bayar. Mak oi. Anak ramai ni Ustaz, tanah pun sekatang kera. 2 ekar. 1 ekar kelapa sawit, sebulan 300 tu. Ni nak cari 1 juta, itulah, jangan bunuh orang. Dosa sangat besar. Sampai Allah Ta'ala nilaikan 1 juta. Faham? Dan bukan 100 ekor unta, 100 ekor ni gasak gamblang 100 ekor dah. Tapi 100 dalam 100 ekor unta, 30 yang hekar. Hekar ni apa? Muda, 3-4 tahun, nilainya rendah. 30 ekor lagi yang jaza'ah. Jaza'ah ni apa? Dewasa dah, 4-5 tahun. Ada berapa tinggal? 30, 60. 40 ekor lagi apa? 40 ekor lagi adalah unta yang sedang bunting.
lagilah mahal. Bukan 10,000, mungkin seekor jadi 13-14,000. Kenapa? Sebab dah ada anak. Semua nak betina, jantan tak main. Sorry, nak betina dan disahkan dengan ahli khibrah, pakar sahkan, cek dalam perut memang ni apa? Memang baby, bukan angin. Dia nak tipu, ini bunting ni, semua kembung-kembung belaka. Tak boleh, kena pakar cek. Ada baby? Ya, ada baby, betul. Nampak mahal tuan-tuan. Memang mencecah sampai sejuta. Nampak? Kena cash. Orang lain tak boleh tolong. Nampak? Tak boleh tolong dalam kes bunuh dengan sengaja ni. Ya. Kalau yang tak sengaja 100 ekor unta juga, tetapi dia tak perlu pada unta yang bunting, umurnya pun berbeza, maknanya lagi murah. Dan yang tak sengaja ni, dia bantai sampai mati tu, peragut tu kan, kena ni ji. Siapa pernah buat? Jeng, tuan-tuan kena ni. Taubat tuan-tuan, jangan main-main. Saya tunggu ada share sikit ustaz. Selentik telinga, share juga. Kau selentik, time kau selentik tu dia mati. Tadi orang lain hentam semacam kedebak. Time kau jentik tu dia mati. Engkau share. Tapi tak ada niat, ni dia membunuh tanpa niat. Ni dia yang kedua. Kamu kena juga 100 ekor untuk bersekongkol berapa orang? 10 orang bunuh seorang, 10 kena hukum. Kalau sengaja yang tadi yang pertama, 10 kena hukum mati. Macam dalam kes Sosilawati ni kan, katalah Sosilawati seorang kan dibakar, semua tu yang bersekongkol, daripada yang bagi cadangan, bagi upah duit, yang membakar dan sebagainya, yang bersekongkol, maka semuanya kena hukum mati. Walaupun 100 orang kena hukum mati, walaupun dia ambil nyawa seorang ni tuan-tuan. Ya. Jadi jangan cuba-cubalah bunuh, dosa besar lah. Kita tengok begitulah, nak bayar pun susah kan. Ini 1 juta nak cari. Kita punya kad bank pun tak sampai gitu kan. Ini nak buat naik haji ni, adalah 30,000 nak naik haji, nak cari 1 juta. Allah mangkau tuan-tuan. Terpaksalah serahkan ni juga. Padahal member dah bagi candah betul, lepas daripada kisah. Tak ada. Nampak? Itu namanya diat yang mughallazah. Diat mughallazah ni apa? Denda yang berat. Bukan najis saja mughallazah. Diat ada 2. Diat mughallazah, satu yang besar ni tadi, 100 ekor unta yang bunting sebagai, itu diat mughallazah, bunuh dengan sengaja. Dia ada satu lagi, diat tak ada. Mutawasithah tak ada, sorry. Itu najis. Diat mukhaffafah, diat ringan. Diat ringan ni apa? Tadi tu yang saya kata tadi, bukan mestinya apa yang bunting. Dia ringan. Siapa? Pada tuan-tuan yang bantai budak ragut tu sampai mati. Itu diat mukhaffafah, diat ringan. Kena kongsilah kalau ramai-ramai bunuh tu. Kalau bunuh ramai-ramai okey juga. Kalau dibuat kau bunuh seorang, tak terkedu nak cari, walaupun nilai dia ratus ribu juga. Ni nyawa orang, jangan main-main. Cukup berharga tuan-tuan. Ya. Muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan akhir sekali, itu dalam sikit saya sentuh sikit je dalam bab jinayat tu. Tuan-tuan kena ngaji sebenarnya tuan. Ada Pak Imam ngaji sini bab jinayat. Ada kuliah khusus bab tu. Kena ada. Kita nampak. Ini saya sentuh sikit daripada banyak lagi benda yang kita kena tahu. Hudud, qisas, takzir, tiga-tiga kena ngaji. Kalau tuan-tuan ngaji satu, saya bimbang. Tuan-tuan kata hukum Allah Ta'ala ni tak adil. Nampak? Betul? Kalau tak ngaji habis, kena ngaji habis, tahu nampak begitu rupanya. Kenapa Ustaz tilam jembut pun dibawa air mani, DNA pun kata gini. Macam mana? Kenapa? Itu qarinah namanya. Ada dalam Islam qarinah dalam bab takzir. Tak sabit dalam hudud, tapi boleh disabitkan dalam takzir. Betul? Kerana bukti-bukti saintifik betul. Boleh dihukum juga, tapi tak kena hukum hudud. Namanya hukum takzir. Ada dalam Islam. Lepas tu bagi nampak semualah. Jangan sampai orang kata, apa ni kalau macam itu Ustaz, lepaslah. Nampak? Dia dah rogol anak saya, dah ada bukti air manis bayar, lepas je tanpa saksi. Tak ngaji tu.
Kena ngaji sampai habis baru kita tahu macam mana takzir dalam Islam ini, tuan-tuan. Dan akhir sekali yang Nabi kata halal untuk dibunuh ni siapa? Iaitu at-tariku lidinihi, orang yang keluar daripada agama, orang murtad. Orang murtad hukumnya kalau disuruh taubat, di penjara dia tak mau bertaubat, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah bunuh, dipancung. Tetapi tidak Aisyah Bukhari. Nampak? Bertentangan tak undang-undang kita? Bertentangan, bebas. Bertentangan lagi lah apabila 18 tahun bebas untuk pilih agama mana-mana. Betul? Apa jadi Lina Joy, Aisyah Bukhari, banyak lagi nama, betul? Yang tidak menunjukkan Islam tu sebenarnya bertakhta di Malaysia. Ada, cuma sebagai nama Islam sebagai agama rasmi, tapi realitinya tidak begitu. Betul? Anak tuan-tuan terkial-kiallah besok tuan-tuan kalau anak nak agama lain, na'udzubillah min zalik, kerana tidak pada peruntukan. Kecuali ada hakim ni yang okey sikit kan, dalam klausa-klausa yang lain tu dia boleh tengok lah, mungkin untuk menafikan tu. Tapi tuan saya kata tuan, sistem Islam berani, dia tahu bebas beragama. Memang rujuk yang saya sebut tadi, nampak? Bebas, siapa berani? Siapa berani? Semalam saya kuliah di mana, dia kata ustaz tak boleh ke di SU ni, tak boleh, undang-undang memihak mereka, undang-undang tak memihak mereka, tak memihak kita, tuan-tuan. Boleh buat apa? Saya tahu, ada buat apa? Tak boleh, sampai hakim pun benarkan dia, betul tak? Nak buat macam mana? Tak selamatlah ustaz. Ya, sebenarnya begitulah tuan-tuan. Cuma kita walaupun tidak dalam undang-undang, kita ni berkeras, kerana memandangkan kita ni agama persekutuan, majoriti kita orang Islam, kita bukan secara undang-undang pun pertahankan. Mungkin demonstrasi tadi, betul, secara berkumpul dengan suara tadi, tu dia. Tapi kalau untuk cara itu memang tidak ada, berani. Memang salah satu NGO yang cukup berani ni tuan-tuan, cukup hebat mereka ni. Bila saya tengok mereka ni bukannya calang-calang punya orang, semuanya orang-orang hebat. Pengasas ni Aminah Wadud, pensyarah pengajian Quran di Universiti Islam Antarabangsa dulu, betul? Aminah Wadud ni yang sembahyang jadi imam. Bodoh betul makmum tu, yang laki lah. Kalau aku terkam terus dia nungging tu, baru padan Aminah Wadud ni. Jadi imam dia boleh buat tu. Yang aku heran jantan ikut belakang tu. Ya Allah, agaknya jantan tu seronok tengok kot. Aminah Wadud buat, kami reda engkau tasbih 11 kali dalam rukuk, dalam sujud. Dia nak tengok jengking kan. Azkiyah Adam, siapa dia ni? Penganalisa di Institute of Strategic dan International Studies Malaysia. Nampak? Orang-orang hebat. Norani Osman, sosiologis ada Universiti Kebangsaan Malaysia. Siapa lagi? Rashidah Abdullah, pegawai program kanan dalam program gender dan perkembangan di ASEAN and Pacific Development Center. Semua orang Islam, tuan-tuan. Siapa lagi? Salbiah Ahmad, pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Siapa lagi? Sharifah Zuriat Al-Jeffrey, penasihat hal ehwal budaya di kedutaan di kedutaan di mana? Amerika. Juga seorang artis. Kenal ke orang ni? Salbiah Sharifah Zuriat Al-Jeffrey, dia kata artis ni. Dan Zainah Anwar, penganalisa kanan bagi ISIS ni, tuan-tuan. Nampak? Ini saya sebutkan biar nampak. Sebab kita kena sebut. Tak apalah mengumpat bab ni, tak berdosa. Janganlah takut. Ada perkara-perkara yang kita kena umpat, kita kena sebut. Sebab dia sendiri dah melampau lagi lebih daripada itu, betul? Dia dah injak-injak, kita kena sebut. Wajib sebut. Kalau Imam Nawawi kata, kerana mereka dah hina sungguh-sungguh agama ni. Jadi kita kena bagi tahu supaya orang Islam tahu siapa mereka-mereka ni. Antara pengasas-pengasas, orang-orang kuat sister in Islam ini, tuan-tuan. Katakan no pada sister in Islam ini. Janganlah sampai terjebak. Orang pun pandai-pandai ni, tapi dalam bab akademik sajalah. Itu malangnya. Baik, saya rasa tak ada apa, cukuplah setakat ni. Berkenaan dengan ni, Tarikuddin ni saya akhir tadi kan, iaitu orang yang keluar daripada atau Islam ataupun orang yang murtad.
Saya mohon ampunan maaf tersalah ataupun terkasar bahasa saya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Ada apa tuan? Ya. Macam mana tuan? Zaman video, okey. Ya, tak sabit juga hudud. Takzir boleh tuan. Katalah video tu memang clear, tak mana punya toyol boleh ambil kan. Tu tengok ngam-ngam masuk keluar. Weh, masuk ni ustaz. Video kan. Katalah orang lah pun dia boleh ada kepakaran lah. Dia sendiri ambil lah, pun tak boleh disabitkan hudud. Hudud wajib. Sebab apa kan saya kata wajib? Sebab Allah Ta'ala nak suruh, mesti wajib 4 saksi yang adil. Mesti tak. Melalui video pun tak boleh. Dia selain video ni orang boleh manipulasi tuan-tuan. Boleh edit dan sebagainya. Tapi adakah lepas? Tak lepas. Kena dalam bab takzir saya kata tadi. Boleh didenda. Ni video ni terang, ni muka kamu ke? Tak. Bukan saya, orang tipu. Macam-macam dah dia boleh nafi. Orang edit ni macam-macam lah. Walaupun muka macam sebiji Azhar Idrus kan. Ustaz Azhar Idrus, orang tengok. Aku kita peranjat mula-mula tengok. Berdebar saya tuan-tuan. Betul ke Ustaz Azhar Idrus ni? Dah nampak kita pun boleh jadi apa, ragu betul. Nampak? Teruknya Ustaz Azhar Idrus. Bini dah banyak pun main lagi. Timbul kan? Nampak jadi buruk sangka betul. Kalau betul tak apa, kalau tipu tak dosa besar ke tuan-tuan? Nak jawab di hadapan Allah Ta'ala. Tak boleh. Macam tuan kata tadi, walaupun 4 orang tengok dalam video tu, orang yang adil sekalipun tak boleh, kerana dia melalui video. Tetapi boleh disabitkan takzir, denda 50 tahun penjara ke. Terpulang pada pemerintah lah, kebijaksanaan pemerintah dalam bab takzir ni. Hudud wajib ukur 100% Quran, kerana dia datang melalui nas yang qat'i, yang putus daripada Allah Ta'ala. Sebab tu saya kata zaman Nabi bunda. Ya. Kita nak ubah tak boleh, saya kata. Kuasa tak ada tuan. Undang-undang untuk kita dia pun tak ada. Tak boleh buat apa. Yang ada kena berkuasa dulu. Apa tu kata pentingnya kuasa ni untuk kita terjemahkan Quran ni dari undang-undang. Kalau setakat ginilah terus ya, sampai mana pun kita akan kalah dia tuan. Betul. Cuma boleh bangkitkan semangat, boleh lah. Okay? Nampak orang Indo mana pun mau itu, tapi pergi mahkamah kalah juga. Sebab undang-undang tak membela kita. Saya kata paling penting adalah undang-undang. Sebab itu Lord Red ni pandai. Saya kata lu, nampak? Engkau nak pergi masjid silakan, nak ceramah silakan, tapi undang-undang paling atas mestilah apa? Ni Lord Red ni, betul? Tu pandai orang, dia lagi dah ngaji dah. Dia pandai. Apa-apa orang akan begitu, betul? Tu. Betul saya kata kuasa amat pun amat penting sekali tuan-tuan. Bukan perkara main-main. Bila tuan-tuan ada kuasa ni, iaitu 5 tahun sekali, apabila tuan-tuan membuang undi, pilihlah yang kita rasalah ya, yang kita nampak paling tidak. Nak 100% memang mungkin payah dulu. Paling tidak sekurang-kurangnya akhafud dararain, tahu? Kaedah Facebook, antara 2 mudarat, mana yang paling ringan, mana yang lebih untungkan agama kita. Walaupun tak dapat 100% buat, tapi sekurang-kurangnya dapat sebarkan. Boleh cakap agama ni, aku boleh cakap hudud ni sekarang tuan-tuan, dengan sedap cakap tanpa ada rasa pergangguan. Itu satu apa? Kelebihan daripada saya langsung tak boleh cakap, betul? Diporagam betul 100%. Kan itu namanya pilih antara 2 darurat, mana yang lebih ringan. Itu yang kita mampu. Tuan-tuan ngaji sendiri ya, dululah kena peka juga dengan isu-isu semasa, lebih-lebih lagi yang menyentuh agama kita ni. Akidah ni penting ya, bukan apa lillahi ta'ala. Kita nak betul, kita tak mau Allah Ta'ala tanya kita apa perjuangan kamu. Paling tidak itulah saya kata tadi ya, tengok sekurang-kurangnya adalah juga ya, walaupun tak 100%. Itu hakikat kita ni, bila duduk dalam keadaan orang yang majmuk satu dan juga orang yang munafik satu. Susah.
Nak buat ni alang ni betul. Ada fahaman. Saya kata Melayu tak bersatu. Melayu Islam bersatu dasarkan apa tadi? Quran tadi, insya-Allah. Cukup, tak perlu nak cakap tahalluf ke, nak kata nak bersama berpakat, tak payah. Kerana dah ada suara majoriti. Kerana itulah kaedah sekarang untuk mendapatkan kuasa. Okey? Baik, itu saja. Ada tak ada? Ya, setengah minit lebih dah ni. Kena bayar. Bayar apa tuan? Membunuh? Bayar, kena bayar. Bayar sama. Nilai sama, tak kira dia miskin ataupun kaya. 100 ekor unta punya nilai. Itu dah putus. Kalaulah dia kaya, dia jutawan, nasib dia lah, untung dia. Sebab ini sekarang ni bukan dia tu, terpulang pada siapa? Waris tadi. Waris yang menentukan. Kalau mereka kata dia tahu, kalau kita tahu, alah ini orang ni kalau aku suruh diat pun tak mampu bayar kan, alah baik-baik bunuh aja. Tapi sekali yang bunuh anak aku ni, datuk ni, aku nak bayar habis kereta cepat, nak bayar rumah cepat kan, ratus-ratus ribu ni, congak-congak 600 ribu diat aku nak. Itu hak dia. Lepas tu Islam bagi pilihan. Kalau nampak orang, tapi janganlah bagi anak kita orang bunuh, nak diat tu. Jangan kau buat sekarang. Tak ada lagi. Dia bawa mahkamah sivil, hancur kita. Mahkamah sivil paling tinggi, ingat ni. Pandai kepala otak mereka ni. Mereka buat rayuan, mereka bawa di mahkamah sivil, mereka tak bawa di mahkamah syariah. Betul tak? Tu kena fikir. Sekarang jangan. Tak boleh tuan-tuan. Habis kita, kalah kita, tak balik modal langsung. Ya. Nakkan 1 juta tak dapat, mampu habis. Ya, kadang sampai atas dah sivil kata tak pula, tak sabit pula. Di kos balik, dia su kita balik, dah jadi bala. Jangan, insya-Allah. Ya. Tak ada apa lagi. Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, artinya tuan-tuan semua setuju dengan aku. Okey, alhamdulillah. Jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.